guys, Assalamualaikum, welcome back. Tu channel. Oh gitu baru kan. Welcome back. Okay, approve. Alright guys, Assalamualaikum semua. Ini Acap pakai mic kat sini, bukan kat sini. Sebab Acap rasa bila letak macam ni, mic kat sini lagi kuat. Kot ke sama? Tak tahulah. Sebab mic Acap dah sampai, tapi kat rumah my mum so tak tahulah. Nantilah korang tengoklah pembaharuan dia macam mana kan. Alright, so yang mana-mana dah menonton hari Senin hari tu punya cerita seram, terima kasih saya ucapkan, terima kasih. Yang belum, yang mungkin busy assignment ataupun study ke apa, korang boleh pergi tengok dekat sini. Alright, so yang mana dah subscribe, terima kasih. Yang belum, boleh tekan like and share dulu. Tekan like siap-siap, tekan subscribe button dan juga hit bell notification. Okay, sebelum kita nak start video ni, Acap nak bagi tahu something sikit. Takkan korang tak nampak apa-apa yang lain kat Acap sekarang ni. Ya, Acap tahu selain handsome, tak gurau. Alright, ni nampak ni baju daripada Carol series. Nampak tak Acap nak pinjam aura Carol malam ni untuk kita sampaikan cerita. What's up guys? Macam tu. Alright, so kalau korang yang mana belum follow Carol series, korang boleh pergi search dekat YouTube tu Carol series, sebab Kerul series. Boleh pergi search, pergi subscribe dia. Sebab apa? Dia menyediakan video-video information yang sangat-sangat baik. Dia pun ada kisah seram yang penyampaiannya jauh lebih awesome. Okay, so Carol, thank you for this shirt. Gempak gila, nampak belakang pun ada design K. So depan Carol. Kalau korang nak dapatkan baju ni, korang pergi tanya Carol sendiri. Aku tak tahu dia buka lagi tak, bestnya. Kalau tak buka, korang pergi paksa dia. Kata, Abang Carol, Abang Acap cakap, Acap suruh saya beli dekat Abang Carol. Sebab apa? Saya nak handsome macam Abang Carol. Gitu. Roll it. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Alright, so hari ni, hari Khamis ni, Acap nak cerita pasal apa Acap nak cerita tentang, dia macam tak ada sambungan sangat pun, but in the same scope as hostel punya cerita lah. Untuk minggu ni kita busy, kita bising, kita bingit cerita tentang seorang influencer ataupun seorang YouTuber yang 25 vs 1, 12 vs 4. Maksudnya bila abang kata apa, secara berkumpulan ni lah kan, kes tu siapa tak tahu dekat gelanggang futsal, all that thing kan, jumpa ini justice lah apa bagai kan. Aku rasa semua orang tahu pasal isu tu. So tapi aku bukan nak cerita pasal isu tu, tapi aku nak cerita tentang satu cerita di mana time aku bersekolah di asrama dulu, time tu aku form 4 tahun 2014 tak silap aku, ada satu kejadian dekat sekolah aku di mana satu malam tu terdapat 26 orang wanita ataupun pelajar perempuan yang telah orang kata apa, rasuki secara berjemaah. Dia orang kena rasuk on time, 26 orang, and dekat situ hanya ada seorang sahaja pakar perubatan Islam yang tahu dalam benda-benda macam ni. So kalau yang itu 25 vs 1, cerita aku ni adalah 26 versus 1. So, let's go. Alright, ikutkan. Itu Iqmal, aku minat kau Iqmal sekarang. Aku tak tahu lah, aku tengok cerita seram aku semacam, aku dah buat macam kau lah kan, tepek bedak sejuk. Tapi nanti orang kata aku tiru kau pula. Tapi tak apa, salam bro Iqmal no kan. Alright, so okay guys, cerita ni berlaku pasal aku form 4 2016 dekat satu sekolah teknik dekat Melaka ni. Aku dulu sekolah vocational dekat Melaka ni. Tapi benda tu aku macam ingat lupa ke benda tu. Tapi adalah cerita dia. Cerita tu boleh aku sampaikanlah kat korang. Alright. Aku macam bila nak cerita seram ni kan, aku seorang-seorang tau sekarang kat rumah ni. So aku jadi seram nak cerita. Itulah sebab aku tak boleh nak buat cerita ni hari-hari. Okay. Sebab sebab rumah aku ni belum buat bacaan lagi. Tapi tak apa. Kita fikir yang baik-baik insyaAllah. Alright, so pada malam tersebut kita macam biasa, semua pelajar dikehendaki untuk berkumpul dekat surau asrama tu dalam pukul 6 lebih, pukul 7 macam tu. Kita dah semua sepatutnya berada dekat dalam surau tu. So tak kisah junior ke, tak kisah senior ke. Sebab kalau vocational ni dia ada 2 tahun je kan. Ada form 4, form 5. Aku first batch vocational waktu tu. So ada form 4 dengan form 5 je. Masa tu aku junior, and then kita ada senior lah kat atas form 5. So masa waktu tu kita orang turun ke surau untuk semayang lah. Macam biasa kalau kita orang punya schedule, biasanya maghrib solat, lepas tu kita akan macam ada kuliah sikit, kita ada bacaan mengaji, and after that kita orang akan sambung ke solat isyak lah. Cerita dia jadi sebenarnya
pada petang tu sebelum nak sampai ke arah malam kejadian tu berlaku, dia macam ni tau. Petang tu ada seorang perempuan, pelajar perempuan tak silap aku. Nama dia Amy, tak silap aku. Bukan nama sebenar. Amy ni dia telah pun dikena, orang kata apa? Dia kena kacau dekat satu blok kelas tu tau. Ada blok kelas dia tu, ada something yang ikut dia, and then dia ternampak benda tu ketika dia dekat dalam toilet lah. Macam tu lah, tak silap aku cerita dia. And then dia kena rasuk time tu. And then memang kecoh gila dekat blok sekolah tu. Tapi aku tak ada dekat situ sebab blok sekolah budak perempuan ni dengan blok sekolah aku tak sama. Sebab kita orang kos lain-lain kan. So kos aku ni tak link dengan kos dia. So aku dengar gitu je lah. Aku dengar gitu yang dia ni kena ni tu. Oh okay, macam okay lah, faham lah. Sebab time tu aku pun tak ada interest sangat dengan bidang-bidang mistik ni kan. Aku pun tak ada ambil pot sangat. Okay, lepas tu lepas dia si Amy ni settle, mula kita orang ingat si Amy ni balik lah. Sebab petang tu kita orang banyak bercerita tentang si Amy ni. Tapi disebabkan kita orang ni tak adalah kata rapat sangat dengan Amy ni, so kita orang macam okey lah, habis itu lah kot kan. Okay, so lepas dia si Amy ni punya case settle, malam tu kita orang nampak yang Amy ni ada di kalangan pelajar perempuan tu. Okay, lepas tu masa tu, aku dah macam nak ingat-ingat lupa. Okay, lepas tu masa tu kita orang tengah start semayang maghrib. Kita orang pun start semayang maghrib sama-sama apa semua kan. Senior aku ada, and junior pun ada, tahun-tahun aku lah. So masa imam tu tengah bagi takbir rakaat yang pertama tak silap aku, and then rakaat kedua, masa rakaat ketiga tu dia bagi salam apa semua. Lepas tu kan kita orang ada baca doa lepas solat kan. Dia kata dia kata pula time tu masa baca doa lepas solat tu, kita orang terdengar dekat belakang tu bising. Okey, aku bagi kau bayangan. Surau aku tu depan semua pelajar lelaki. Lepas tu kita orang akan ada tirai, and then belakang tu semua pelajar perempuan. So masa tu kita orang lepas je habis solat maghrib tu, dekat belakang tu bising. Aku tak ingat lah masa tu solat maghrib ke ataupun dah settle isyak. Sebab dah lama cerita ni kan. So masa tu kita orang dengar bising kat belakang. Kita orang macam apa hal ni kan? Apa hal ni shoot? Apa hal ni? Lepas tu ada seorang kakak perempuan tu, kakak senior dekat situ, dia pun buka tirai tu and then minta tolong laki untuk, orang kata apa, jagalah keadaan tu. Rupanya masa tirai tu tengah buka, dia nampak perempuan tu tengah duduk macam ni. Macam tu siut. Masa tu dia tak mengacau lagi, tapi dia dalam keadaan yang, yalah, kalau kita dekat situ kita rasa macam something gila kan. Aku nampak sendiri bila pusing tu dia macam tu. Tapi yang kena tu bukan Amy, orang lain. Aku macam serius lah kan. Ni apa hal ni, kena masuk apa. Time tu aku macam tu kan. Biasalah, kita bukan tahu apa sangat pun. Lepas tu sekejap lagi tiba-tiba member tu pun menjerit and then melalak. Lepas tu pisang lah, hara lah keadaan. Lepas tu salah seorang daripada ketua pelajar tu arahkan semua murid untuk keluar daripada surau tu and kunci surau tu daripada luar. Okay, sekarang ada sliding door kan. Surau aku ni ada 4 sliding door. Dekat belah belakang, dekat belah tepi, kiri kanan, and 3 sliding door. Lepas tu sebab ketua pelajar aku time tu kata dia tak nak ada daripada dorang ni kena rasuk and then dapat lari keluar. Sebab belakang tu bukit. Buat perempuan tu lompat die kan. Okay, so jadikan cerita masa tu memang chaos gila. Sebab first Alia tu dah menjerit tau. Alia tersebut pula perempuan tu. Time tu dia tengah menjerit tau. Dia tengah macam tak tahulah kenapa dia macam dia macam ni, sekejap lagi dia jerit. Lepas tu masa dia jerit tu, ada beberapa pelajar perempuan yang berada dekat luar belah belakang tu. Benda ni jadi sebab kebanyakan daripada diorang ni lemah semangat. Junior tu lemah semangat. Dekat belakang tu kena pula. Time tu kat dalam tu ada 3 orang je. 3 orang and ada seorang macam dia bukan imam lah, tapi dia tahu pasal selok-belok tentang mistik ni tau. So dekat dalam surau tu ada seorang and then ada 3 orang. Dia duduk je kat situ. Aku dekat luar, time tu aku dekat luar pintu sliding door tu. Aku tengok je lah kat situ apa jadi kan. So dekat situ dalam tu ada seorang yang tahu pasal bidang ni. Dia duduk kat tengah-tengah tu. Lepas tu ada 3 kat depan dia. So dia tengok je apa yang 3 orang ni nak buat. Lepas tu ketua pelajar aku arahkan 2 lagi pelajar. Dia punya set jugalah untuk masuk bantu ni lah. Takut apa-apa jadi kan. Tapi dia tak suruh masuk ke dalam tolong langsung. Dia suruh duduk kat tepi sliding door tu tapi belah dalam. So kita orang pun yang junior-junior ni, bodoh-bodoh anak-anak ni tengok kat luar macam okay, ni real thing kan. Biasa tengok dekat dalam filem je kan. Lepas tu tengok okay, dia macam dia tepuk apa ni, dia tepuk lantai. Lepas tu macam nak mengubatkan lah. Lepas tu masa nak dia berubatkan tu, kecoh pula dekat belah belakang. So masa kecoh kat belah belakang tu,
ustaz ni, dia kata lah, aku panggil yang tu ustaz je lah, senang. Ustaz ni, dia kata, pergi tengok kat belakang. Pergi tengok kat belakang. Masa pergi tengok dekat belakang, tengok dah ada lebih daripada 10 orang yang sedang meracau. 13 dah dia punya total. So masa dah 10 orang mengacau kat belakang tu, ada pelajar lelaki yang diarahkan oleh ketua pelajar aku tu pergi ke arah belakang, and then angkat 10 orang tu untuk dibawa masuk ke dalam surau tersebut. Angkat memang bukan biasa-biasa, Mat. Ada seorang perempuan tu, aku ingat lagi, aku pergi tolong angkat, aku dengan 6 lagi orang tolong angkat perempuan, seorang perempuan yang aku rasa badan dia tak besar mana pun. Aku kalau sekali saup tu dah boleh angkat, tapi aku tak tahu kenapa malam tu perlukan sampai 6 orang untuk pergi angkat perempuan tu. So angkat perempuan tu mengacau-kacau menjerit-jerit, and then after few minutes macam tu, warden dengan aku punya GPK HAM sampai. So masa tu dah makin chaos, and then jadi lagi apa tu macam mana? Ada lagi beberapa orang esko masuk ke dalam surau tu untuk bantu perempuan lah, tapi dirasuki juga. So menjadikan keadaan tu makin huru-hara, and menjadikan jumlah bilangan pelajar perempuan yang telah dirasuki pada malam itu seramai 26. Benda tu terjadi dalam setengah jam. Dia macam, faham tak? Dia starting seorang, lepas tu pum, ramai-ramai. Terus huru-hara keadaan tu. Aku tak tahulah antara time tu memang pelajar perempuan tu benar-benar kena rasuk ke, ataupun just macam time tu dah nak hujung minggu tak tahu dia nak balik rumah ke kan. Itu trik dia, kita tak tahulah. Lepas tu masa GPK HAM aku dengan warden aku sampai, diorang try tengok apa yang boleh buat. Time tu memang kecoh lah. Yang menjerit lain, yang menangis lain, yang tiba-tiba duduk. Ada satu tu aku nampak dia duduk kat tepi tu tau. Sekejap dia bangun macam ni. Otak dia seram siap. Itu first time aku nampak dalam kehidupan aku lah, real life yang aku nampak dekat depan. Memang gila-gila punya chaos lah time tu. Lepas tu aku pun dah disuruh oleh ketua pelajar aku tu masuk ke dalam surau tu untuk bantu yang mana boleh lah. Time tu memang bergelut dah kan. Perempuan aku rasa macam lelaki lah. Aku kena grip. Lepas tu ada member aku yang besar tu pun kena tolak. Memang kekuatan diorang masa kena rasuk tu memang sangat-sangat luar biasa. Tapi dalam keadaan tu alhamdulillah lah, sebab ada seorang ustaz tu datang. Ustaz dia memang dekat sekolah tu ustaz. Dia datang, and then dia bawa beberapa geng dia untuk settlekan benda tu. Tapi sebenarnya yang menjadikan keadaan malam tu susah adalah, seingat aku, diorang tak jumpa ibu dia. Kau faham tak? So bila ada kerasukan ramai-ramai ni, diorang kena cari ibu dia untuk dia lumpuhkan segala apa-apa yang terjadi lah malam tu. Tapi disebabkan malam tu diorang dah tak okey. Contoh kan, dia dah baringkan, dia tarik kat ibu jari tu, tapi tu bukan ibu dia, tu bukan ibu dia, tu bukan ibu dia, tu bukan ibu dia. Sampailah tinggal 5 orang last. Ini aku pendekkan cerita lah, simple lah. Aku tak payah cerita yang lain kot, sebab memang korang boleh bayang lah pergelutan kalau orang kena rasuk ramai-ramai ni macam mana. Dia lebih kurang je. Memang kena gelut, kena cekak, and then kena Allahuzubillahi minasyaitonirrajim. Time tu aku memang tak pandai apa-apa lah. Aku cuma boleh pegang perempuan tu, and then pegang bukan dalam keadaan pegang yang bukan. Aku pegang dalam keadaan yang, yalah, orang kata terdesak kan. Aku just grip dia, and then beberapa lagi kawan aku and pelajar perempuan pun tolong. Sebab mula-mula diorang lepaskan pelajar perempuan untuk tolong pegang, tapi aku tak tahu macam mana yang tolong pegang tu pun mata putih naik atas, Mat. Memang macam-macam cara, memang macam-macam yang pelik-pelik berlaku lah. And ada satu punchline yang aku tak tahulah daripada mana ilmu tu datang. Ni aku punya ham time tu. Aku tak tahu lah dia tu jenis macam mana kan. Okay, kau bayangkan budak tu kena rasuk. Budak tu pandang dia. Dia ambil surah Yasin. Kita orang semua tengok dia ni. Dia ni pandai ni, lain macam orang tu ni ilmu dia. So dia pegang Yasin tu, dia tengok perempuan tu. Lepas tu perempuan tu tengok dia macam tu tau. Kau datang daripada mana? Apa sebab kau kacau dia? Ham ni cakap. Lepas tu yang ni, Bismillahirrahmanirrahim. Pap. Bismillahirrahmanirrahim. Pap. Apa sih ya? Dia ambil Yasin tu, dia dok ketuk kepala perempuan yang kena rasuk. Kau tahu tak perempuan kena rasuk tu buat apa? Perempuan kena rasuk tu pergi dekat GPK HAM aku tu, genggam kat sini. Time tu kita orang pun pergilah ramai-ramai pergi tangkap perempuan tu. Perempuan tu menggonta-gonta, and then disettlekan oleh ustaz tu tadi. Alright. So time tu benda tinggal 5 orang macam aku cerita tadi. Benda tinggal 5 orang. Lepas tu dia orang macam
Bunyi tu kita orang dengar daripada lima-lima ni. Memang satu dengusan yang sangat-sangat pelik, sangat-sangat merisaukan. Lepas tu faham tak, dalam keadaan yang kecoh tu, yang lain ni kan 21 orang ni dah duduk tepi tau. Dah macam lemau, duduk dengan kakak-kakak senior dia. Tiba-tiba salah seorang lelaki daripada kita orang ramai-ramai ni, ada 12 tak silap aku kat dalam tu, pula tiba-tiba meracau and nak pergi pecahkan pintu sliding door. Kau bayangkan dia macam ni. Ustaz panas Ustaz. Ustaz panas Ustaz. Ustaz panas. Tiba-tiba macam nak jadi zombie lah budak tu. Aku ingat lagi si Arif tu, dia tiba-tiba mengacau. Dia dah lah berat, badan dia besar. Memang tiba-tiba dia nak lari ke arah sliding door, and then dia nak pergi pecahkan sliding door tu. Tapi pada luar dah ada budak-budak yang tahan lah. Lepas tu dia nak tong. Dia buka macam tu tau. Lepas tu kita orang duk rebahkan si Arif tu, and then ustaz tu pun settlekan lah. Tapi ustaz tu kata masih lagi tak jumpa ibu kepada punca benda Allah ni berlaku. So dia pergi rawatkan 5 orang tu tadi. Okay, seorang down, 2 down, 3 down, tinggal lagi 2 je. Tinggal lagi 2 orang je. Final 2. Okay, time tu pump. Dua-dua settle. Maknanya dua-dua dapat dirawat lah. Lepas tu ustaz ni pelik. Tak ada ibu dia. Macam tu tau. Pelik ni. Saya risau malam ni, kalau bawa diorang balik ke asrama ni, takut apa-apa jadi kat atas tu bahaya. Diorang boleh kawal perempuan-perempuan ni, murid-murid ni macam tu kan. Habis macam mana ustaz? Ada budak tu tanya. Aku time tu aku diam je, aku ikut je kan. Aku macam memang aku tak tahu lah. Time tu aku rasa macam something yang pelik. Aku rasa pelik, bukan pelik apa, aku rasa macam serius diorang ni macam berlakon ni. Aku rasa macam tu tau. Sampai le tahap yang ending ni, baru aku rasa yang ini bukan berlakon, this is real though. This is so real. Okay, masa ustaz tu pening nak cari kat mana punca ibu dia, kat mana datangnya benda ni, tiba-tiba salah seorang daripada yang final 5 tadi tu menangis. So kita orang pun datang lah dekat dia. Awak okey tak, Aina? Nak balik. Mak nak balik. Dia kata macam tu. So kita orang pun macam okey lah. Tak apa. Nanti kita orang call mak. Mak nak balik. Lepas tu masa macam tu. Lepas tu dia kata time tu dia, aku asyik cakap dia kata kan, sebab aku asyik cerita pasal cerita orang. Hari ni aku cerita pasal cerita aku. Lepas tu dia asyik ulang benda yang sama. Nak balik. So kita orang ni macam ustaz dia kata dia nak balik ustaz. Lepas tu ustaz tu kata tepi. So aku macam apa hal pula ni kan. So ustaz tu pergi kat sana dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa nama kamu? Dia sebutlah nama dia, Aina. Nama panjang dia lah. Okay. Siapa Tuhan kamu? Dia sebut betul, Allah. Siapa Rasul kamu? Ustaz tu tanya. Betul disebut Rasulullah Muhammad. Lepas tu masa soalan ketiga, mana kiblat kamu? Dia diam. Mana kiblat kamu? Macam tu siap. Time tu depan kita orang ni ramai-ramai ni. Kita orang dah macam mana kiblat kamu? Dia jerit tiba-tiba. Lepas tu dia nak lari keluar. Time tu dia jerit, and then dia lompat. Dia nak lari keluar dekat pintu yang satu lagi sliding door tu. Dia lari keluar, tapi ramai-ramai lah kan. Budak-budak tu semua main rabi. Kau bayangkan pergi spearnya budak perempuan tu tangkap. Memang tahap yang aku tak tahulah kenapa kekuatan perempuan tu lain macam masa tu. And then pergi spearkan dia, tangkap dia ramai-ramai. And then ustaz tu, time tu ustaz tu aku nampak ustaz tu sangat-sangat struggle lah nak keluarkan ibu dia. And then memang berlaku orang kata apa, pergelutan yang sangat-sangat kuat. Lepas tu yang lagi menyetankan setan ni adalah ustaz tu kata ustaz tu dapat detect benda tu dekat bahagian kemaluan perempuan tu. So dia memang nak ustaz tu macam pergi touch kat situ kan. Tapi ustaz tu ada cara lah. Dia macam dia macam lalu je kan benda tu. Dia kata benda ni memang licik sungguh. Tadi dia duduk kat dada, sekarang dia duduk kat bawah ni pula. Dia kata macam tu. Habis macam ni ustaz? Tak apa, saya boleh settle kan. So dia pegang 4 orang, and then memang perempuan tu gonta-gonta, dia tarik, dan perempuan tu menjerit-jerit lah. Memang menjerit gila-gila lah. Memang time tu aku nampak memang dia punya ni memang dah, faham tak? Dia punya
leher ni punya apa ni, urat memang nak terkeluar lah dia punya menjerit tu. Clarify sikit, tudung dia dah tak ke mana dah sebab ya benda-benda macam ni yang telekung, dia pakai telekung. Lepas tu yalah kan macam-macam pergelutan berlaku. Lepas tu dia pergi buka telekung dia, and then kita orang nampak dia punya sini apa semua. Lepas tu kita orang tutup lah dia pakai telekung, and then dia jerit, pak, benda tu keluar. Masa benda tu keluar, kita orang punya sliding door semua tum. Tak ada angin, tak ada apa. Wish, memang serius tu. Betul, serius. Ni depan mata aku tak tipu. Benda tu kita orang macam, wish, serius lah benda macam ni. Macam tu tau. Lepas tu ustaz tu kata, Amy mana Amy? Amy dekat luar ustaz. Panggil dia masuk. Lepas tu panggil lah Amy masuk. Lepas tu dia tanya dengan Amy apa yang jadi petang tu. Rupanya Amy ni dia telah pun berjumpa dengan something dekat belakang sekolah. And then dia tak tahu yang something tu adalah something. Dia dah berkawan dengan benda tu dah nak seminggu. And then bila benda tu dah tak nak tinggalkan si Amy ni, and then dia ada something yang berlaku lah masa petang tu, melibatkan ustaz tu suruh tinggalkan Amy, tapi benda tu tak nak. Benda tu datang bawa geng malam tu. Habis lah, kacau bilau. So, dia orang kata malam tu ikutkan dia orang nak pergi target Amy, tapi Amy ada satu shield yang ustaz tu dah letak. So aku tak tahulah time tu, wallahu alam. Aku tak tahu kan, aku cakap aku macam, tangkap dia. Aku macam tu time tu. Aku tak tahu apa-apa. Lepas tu, lepas dia daripada malam tu, besok tu masih ada lagi dekat bengkel-bengkel kita orang. Kat bengkel aku pun ada. Aina tu kena sekali lagi, benda yang sama. Tapi besok tu dia tak serius yang semalam lah. Cuma ustaz suruh dia balik waktu petang tu. And memang sangat-sangat seram lah. Waktu tu aku pun, time tu memang mengemang bulu roma lah. Lepas tu kita orang yang mana tolong tu, dia suruh balik and pergi mandi siap-siap semua. Alhamdulillah lah, tak ada benda yang ikut. And then benda tu berterusan setahu aku. And memang benda tu akan datang setiap kali kita orang nak exam. Masa tu dah nak weeks exam seminggu tak silap aku. Cikgu kat situ, cikgu yang lama lah, dia kata memang akan ada satu, orang kata apa, satu kejadian yang besar-besaran yang memang macam ni lah cerita dia setiap tahun. Dia kata hampir setiap tahun. Sebelum ni senior korang pernah rasa, and now korang punya turn now juga. Sebab dekat asrama perempuan aku tu ada satu nenek yang jaga. And then kalau nenek tu rasa dia tak berkenan dengan perangai kau, macam tu lah cerita dia. Aku pun tak tahulah, this is the legendary stories from my school. So kalau betul-betul lah, kalau tidak lah. Tapi apa yang event terjadi malam tu 26 vs 1 memang sangat-sangat gempak tu. Itu aku rasa histeria yang paling besar yang pernah aku nampak, yang pernah aku lalui dan pernah aku terlibat. Macam tu lah cerita dia. And benda histeria ni kan, kalau kita nak cerita kan, dia pasal lemah semangat dah kan. Kalau kan orang kata, kalau benda macam ni kita tak boleh terlalu serius, kita tak boleh terlalu penakut, tapi kita tak boleh terlalu berani. Macam tu lah. Mungkin perempuan ni semangat dia lemah lah kot. Ada perempuan yang bagus yang aku ada time tu. Aku ingat ada seorang kakak ni, Kak Jun kot, tak silap aku. Power gila mat. Aku rasa dia seorang je kot yang tak kena. And dia memang gempak lah. Memang salute. Memang dia berani lah. Dia berani, aku senang cakap. Alright, so itu je lah perkongsian aku pada malam ni. Aku tak tahulah cerita ni draggy ke, bosan ke kat korang. Tapi ini je lah aku nak share dengan korang tentang kerasukan secara ramai-ramai dekat sekolah aku dulu. Benda yang aku baru teringat nak cerita dengan korang ni kan. Sepanjang aku buat cerita seram ni, aku duk cerita pasal orang je kat sekolah aku baru teringat pasal cerita ni. Okay, so untuk next session mungkin aku akan cerita lagi pasal sekolah aku. Sebab aku paling banyak sekali orang kata apa, lalui kejadian ni time aku sekolah time tu. Dan benda yang bernama Arif, benda yang tergantung, itu semua benda lah. Cerita-cerita legend daripada asrama aku dulu pun ada. Tapi aku akan share di next chapter. So kita jumpa hari Isnin ni macam biasa. Alright, untuk Seram Isnin, korang jangan lupa, korang kena stay tune sebab akan ada pembaharuan dan pemberitahuan benda-benda baru yang aku nak sharekan dekat korang. Alright, so untuk malam ni aku just nak orang kata apa, bagi tahu korang yang next week, start next week, hari Isnin minggu depan, aku akan start dengan 4 buah cerita. Alright, tetapi 3 buah cerita saja yang akan disiarkan dekat YouTube. Dekat 3 buah saja yang akan apa benda Cap nak cakap ni. Alright, 3 buah cerita saja yang akan disiarkan dekat dalam YouTube macam biasa dalam video. Mana dapat satu lagi? Korang kena join my
official Telegram, grup baru Telegram aku akan masukkan cerita yang keempat setiap minggu dekat dalam channel Telegram tersebut. So kalau korang nak masuk, starting malam ni, korang dah boleh masuk dah channel tu, and aku akan bagi tahu kepada mana-mana grup yang korang tengah masuk ni, yang mana ada dalam grup GMA, apa nama grup tu aku dah lupa dah, Geng Malam Ashraf. Korang boleh pindah ke grup yang terbaru ni, sebab ini adalah update yang terbaru daripada Ashraf Channel. Secara official, korang boleh start join malam ni, tetapi yang pertama postingnya akan bermula hari Isnin nanti. Alright, so terima kasih kerana menonton. Jaga diri korang. Alright, jangan take serius sangat dengan apa yang berlaku sekarang. Kita jangan berpihak pada yang salah, tapi kita jangan mengiyakan apa yang salah. Alright, so kita jumpa di video akan datang. I see you when I see you. Assalamualaikum semua. Jaga diri, jaga SOP macam biasa. Assalamualaikum. Bye.